Assalamualaikum, salam sejahtera dan hari ini saya nak bercerita tentang bagaimana nak bermula untuk belajar web development. Secara amnya kita pun tahu ada pihak individu yang mungkin berminat nak beralih kerjaya ke nak jadi web developer ataupun mungkin sekadar nak apa ni nak jadikan hobi, nak jadikan hobi, nak bangunkan website sendiri ataupun ada nak bangunkan sistem untuk kegunaan sendiri dan sebagainya. Jadi, kadang tu ada yang stuck, dia tak tahu nak macam mana nak mula ni, macam mana nak mula ni. Okey, jadi ini saya cuba sampaikan macam mana kita nak, mula untuk belajar web development. Okey, sedikit sebanyak tentang diri saya, sedikit latar belakang. Nama saya Khairil Izzuddin bin Ismail atau boleh juga dipanggil Izzuddin Ismail ataupun ramai yang panggil saya dengan gelaran Dino. Okey, saya graduan UTM Skudai, saya grad tahun 2001, boleh agak-agak umur saya sekarang dah berapa. Dan sekarang ni saya self appointed lah, self proclaim adalah guru besar di kelas programming.com. Kita ada training-training, latihan-latihan berkenaan IT dan programming dan sebagainya. Dan setahun sekali saya juga adalah penganjur acara Jom Launch. Jom Launch ni adalah di mana kita menghimpunkan kawan-kawan programmer, developer untuk bersama belajar sesama sendiri, showcase projek masing-masing dan lain-lain lagi lah. Okey, sebelum itu terdahulu saya CTO di KidoCare. KidoCare adalah platform mobile app on demand babysitter. Jadi kalau ibu dan ayah ada keperluan nak dapatkan babysitter, boleh dapatkan di kidocare.my. Download app dia, boleh masukkan tarikh dan masa dan tempat dan sedikit maklumat tentang anak-anak. Lepas tu nanti adalah babysitter akan datang untuk jaga anak-anak kita. Kadang tu mungkin sebab kecemasan ke ataupun suddenly ada keperluan kerja yang mengejut ataupun sekadar santai-santai ada orang jaga anak sebabnya mak ayah boleh pergi dating pun boleh juga. Okey, terdahulu sebelum itu saya juga CTO di eCentral.com di mana kita membangunkan platform untuk penerbitan digital. Kalau tahu Amazon Kindle dekat United States, sebenarnya kita ala-ala macam itulah. Kita nak jadikan like uh, Amazon Kindle untuk Southeast Asia, untuk Asia Tenggara ni. Jadi daripada tak ada siapa yang join kita, kita buat platform ni dengan protection privacy, dengan encryption, dengan mobile app dia, dengan publisher panel dia dan sebagainya. Dapatlah kita sampai saya tak tahu lah, dah 10,000 mungkin berpuluh ribu buku-buku yang telah didigitalkan daripada penerbit-penerbit sendiri. Sebagai contoh dapat kita macam Dewan Bahasa ada join, um, Pelangi ada join, buku fiksi, macam-macam lagi lah. Jadi semua buku-buku mereka banyak juga yang terdapat di Central boleh dibaca secara digital melalui mobile app dengan harga yang lebih murah. Dan sekarang ni saya difahamkan sebab saya dah tak kat sana. Dah ada program subscription bulanan, kita bayar satu kali sebulan, kita dapat akses kepada pelbagai jenis buku, novel dan berbagai-bagai lagi lah. Dulu antara yang popular adalah novel-novel drama ni. Dulu popular di Central. Boleh tengok lagi apa yang ada. Kita ada title dalam negara dan juga luar negara. Oh, itu latar belakang saya. Baik, kita teruskan. Jadi bila kita nak mula belajar web development ni, nak buat website, nak buat web application, kita perlu ada perkakasan lah. Jadi ini yang disarankan, minimum 4 gig RAM lah. 4 gigabyte RAM untuk laptop anda. Okey, seboleh-bolehnya 8 gig RAM, salah je. 8 RAM pula, 8 gigabyte RAM atau lebih. Okey. Kemudian komputer tu Intel i5 atau AMD Ryzen 5. Kalau yang pakai Mac, mana-mana Mac is fine. Cuma tidak disarankan pakai tablet. Janganlah, susahlah buat development pakai tablet ataupun pakai mobile phone lagi susah. Okey, hard disk space kenalah spare kurang-kurang dalam 20 gig. Kan, okey. Dan skrin paparan saya rasa sekurang-kurangnya kena monitor yang skrin paparan dia 1920 lebar dan 1080 tinggi. Kena skrin yang macam tu. Kalau lagi kecil kita rasa macam tak seronok lah nak buat kerja-kerja. Okey, ini dari segi hardware. Lepas tu dari segi hardware, software, perisian apa yang kita perlu install. Cuma saya tak dapat nak tunjuk macam mana kita install dan sebagainya. Saya maklumkan yang ini installation semua senang dan mudah sebenarnya.
Kalau Windows kita boleh pakai VS Code. VS Code ni adalah kita panggil bahasa ringkasnya code editor, di mana kita nak tulis kod dan sebagainya dekat VS Code ni, ataupun kadang kita panggil juga sebagai IDE, iaitu Integrated Development Environment. Environment. Okey, tapi senangnya cakap code editor lah, tempat tulis kod lah. Macam kita punya Notepad. Tapi Notepad ni yang ni lagi canggih lah daripada Notepad, memudahkan kita nak buat kerja-kerja. Tengok contoh kat situ, bila kita ada kod semua, dia ada syntax highlighting, ada syntax coloring dan sebagainya. Okey, nombor dua kita perlukan adalah Laragon. Laragon ni, dalam Laragon ni dia ada, install satu Laragon ni ada macam-macam dalam tu. Ada web server, ada database, ada Node.js, ada Heady untuk database punya client, ada terminal. Jadi memudahkan kita nak buat kerja-kerja development. Semua komputer kita macam dah ada server, supaya kalau kita nak pakai kan, dia similar, hampirlah kepada server yang kita nak pakai dekat internet, dekat cloud nanti kan. Okey, kalau Windows. Kalau Mac, setahu saya yang ada mungkin Mac, tak, saya lupa nak seraikan kat sini. MAMP. Kalau tak, still satu kita kena pakai VS Code juga. VS Code memang ada untuk Mac sekali. Lepas tu kalau kita tak pakai MAMP tu, sebab dia berbayar kot. Mungkin ada yang free tapi boleh cuba tengok. Jadi kalau tidak, kita kena download dan install manually satu persatu lah. Kita nak MySQL. MySQL ni untuk kita punya database. Lepas tu dbeaver untuk kita punya database client, supaya kita boleh connect kepada database. Dan akhir sekali Node.js lah. Node.js ni untuk kita back-end punya programming. Okey, cuma untuk permulaan ni, yang ni lebih kepada macam mana nak bermula tau. Kita tak cover sangatlah pasal Node.js, pasal MySQL tu. Tapinya kemudian kita akan perlukan. Kemudian kita akan pakai. Jadi saya maklumkan dulu ini apa yang diperlukan untuk kita jadi web developer. Ada ni dah dekat dah. Okey. Seterus itu kena ada persiapan minda sikit. Yang ini penting. Yang ini penting kan, kadang kita selalu lepas pandang, kita tidak membincangkan hal-hal ini. Kalau kita nak belajar sesuatu tu, kita kena tahuilah, nak belajar ni proses yang mengambil masa. Jadi kena sabar. Yang penting kena sabar. Okey. Kalau kita nak belajar web development, kena sabar sebab dia memang mengambil masa. Lepas tu belajar ni bukanlah perkara yang mudah. Yang tu pun kita kena tahu. Kena sabar lagi sekali. Dan lagi satu, kalau kita buat silap, buat silap betul, buat silap betul, buat silap betul, itu proses belajar. Kalau kita belajar memanglah macam tu. Memang kita akan tempuhi, ada fasa yang frust, ada fasa yang down. Tapi kalau kita tak frust, tak down, dan kalau kita tak jumpa buat kesilapan, kita tidak akan belajar. Kan? Jadi buat silap itu, jangan takut buat silap bila nak belajar web development ni. Itu memang proses pembelajaran, begitulah. Dan sebaik-baiknya untuk meningkatkan supaya kita cepat pandai, cepat belajar, kena fokus dan kena konsisten. Fokus ni macam mana? Fokus ni memang kita duduk betul menghadap lah. Tapi macam mana kita nak fokus? Ada study, ada research yang mengatakan nak fokus ni mungkin kita kena bersenam. Ada orang kata mungkin setengah jam sebelum tu kita jogging sikit ke. Tak, bukan bersenam yang berat-berat kan. Bersenam sampai penat. Tapi bersenam sehingga kita segar. Okey, ambil masa 10 minit, 15 minit, bersenam dulu, kemudian baru kita buat kita punya web development, baru kita buat kita punya coding kan. Dan lagi satu yang kedua, ada juga kalau ada orang dia boleh fokus bila dia dapat kopi. Dapat kopi, boleh fokus. InsyaAllah pun boleh juga, kafein boleh membantu. Okey, dan yang kedua kenalah konsisten. Konsisten ni kalau kita betul belajar dan kalau kita betul nak mempelajarinya, kita kena konsisten. Ada baiknya kita menjadualkan terus bila kita nak belajar web development ni. Ambil masalah sejam satu hari. Sama ada orang bangun awal sebelum subuh tunggu azan, dia belajar coding. Sebab dia tahu dia nak belajar, itu masa yang dia boleh luangkan, itu masa yang dia boleh curi-curi dalam sepanjang seharian dia. Dia bangun pukul 5 pagi, sebelum subuh dia buat sedikit coding. Dia buat sikit latihan. Apa exercise hari ni? Okey, ada orang sebelum tidur, kan? Ada orang di antara sambil menunggu maghrib. Masing-masing lah.
Masing-masing. Tapi yang penting kena konsisten sebaik-baiknya setiap hari dan tinggal bila kita buat begitu, satu hari kita tak dapat hasil, 2 hari kita tak dapat hasil, tapi 2 bulan, 3 bulan, kalau dikenangkan balik daripada hari pertama kita bermula, insya-Allah jauh perjalanan kita. Okey, kalau tak konsisten ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, yang itu yang menjadi masalah lah. Nombor 5 yang akhir sekali, rehat itu penting. Jadi saya tidak sarankan kita belajar kadang ada orang buat programming daripada pukul 10 sampai pukul 3 pagi. Itu tidak baik sebab kita apa kalau jangan jangan push sangat, jangan push sangat. Konsisten itu penting tapi jangan buat apa panjang sangat sebab kita masih dalam proses belajar. Dan bila kita belajar ni, rehat tidur itu perlu sebab dia rehat tidur ni memang ada study kata dia membantu kita dari segi proses daripada short term memory nak pergi kepada long term memory. Untuk disimpan ke long term memory. Rehat tidur itu membantu. Jadi, rehat itu penting. Okey. Okey, jadi ini 3 kemahiran untuk membina, web. Okey. Jadi ini kemahiran paling basic mesti ada pada semua web developer. Sebelum kita cerita database, sebelum kita cerita back-end programming dan sebagainya. Okey, yang pertama kita kena tahu HTML. Apa itu HTML? HTML dia tolong menghasilkan kandungan dalam website kita. Okey, lepas tu kita mesti tahu, HTML ni panjang dia Hypertext Markup Language. Lepas tu nombor 2 kita mesti tahu CSS. CSS ni apa? CSS ni nama panjang dia Cascading Style Sheet. Macam mana nama macam tu pun saya tak faham. Tapi dia, CSS ni sorry, saya tahu sikit. Dia membantu menghiaskan HTML kita, mencantikkan website kita. Kat sinilah kita boleh tukar background, tukar background color, nak tambah line ke, line tu dotted ke, line tu dash ke, line tu solid ke, kan? Dan macam-macam lagi. Ah, Lepas tu, nombor 3 mestilah ada JavaScript. Jadi JavaScript ni yang ada programming sikit sebanyak. Dia menambahkan interaktiviti dalam website. Contohnya klik ni nak jadi apa? Klik ni keluar pop-up. Itu pakai JavaScript. Okey. Jadi ini 3 benda kemahiran yang kita perlu ada nak bermula di mana sebab ni kita cerita bagaimana nak bermula di mana? Bermula dengan HTML, CSS dan JavaScript. Dan kenapa saya mention terus tiga-tiga ini? Sebabnya cara belajar HTML, CSS, JavaScript dia macam ni. Kita tak boleh belajar satu persatu. Kita belajar HTML. Oh, pandai HTML. Stop belajar HTML, belajar CSS. Oh, kita belajar CSS. Stop. Oh, dah pandai CSS. Stop CSS. Tak boleh. Sebenarnya cara belajar dia sebab HTML, CSS, JavaScript ni dia berkait di antara satu sama lain. Okey. Oleh sebab dia berkait di antara satu sama lain tu kita mulakan dengan HTML sikit. Dah tahu sikit-sikit yang basic dan masih ada banyak yang kita perlu pelajari tapi kita dah boleh masuk kepada CSS. Okey, CSS dah boleh mula tolong, ubah warna, dah boleh tolong, apa, tukar background dan sebagainya. Lepas itu, dah pandai CSS, kita dah boleh masuk kepada JavaScript. JavaScript ni lah yang tolong bagi interaktif dan sebagainya. Dan sambil tu kita terus belajar semua sekali. Okey, ada ketika yang kita, perlu belajar, tahu JavaScript, kita rujuk dan cari pasal JavaScript. Ada ketika yang kita tahu perlu rujuk pasal CSS, kita cari dan rujuk pasal CSS. Ada ketika kita perlu rujuk pasal, HTML, kita cari dan rujuk HTML. Seterusnya kita akan pergi ke desktop saya. Saya nak tunjuk sedikit sebanyak sesi demo ringkaslah. Jadi tujuan saya nak tunjuk demo ni supaya kita nampak hubung kait di antara HTML, CSS, JavaScript tu macam mana. Okey, sebentar ya. Kalau kita dah ada apa ni, this is a Visual Studio Code. Kat sinilah kita akan menulis kod-kod kita kan. Kalau kita dah ada macam ni lah rupa dia, just download dan install, tak ada masalah, senang saja. Jadi dari sini kita boleh open folder dan kita buat folder mana-mana lah. Kalau dekat desktop ni, saya buatlah satu folder baru. Ini demo. Demo, okey. Demo cukup. Dan kita select folder tu. Ah, okey, I trust. Okey. Okey. Kita ada di sini.
Jadi, bila nak buat HTML, kita kena buat file yang ada extension HTML. Kita boleh right click, new file, saya buat index.html. Okey, dapatlah kita file HTML. Okey, dalam VS Code ni, dalam kita buat menulis HTML punya kod, biasanya dia akan ada kod-kod yang ada pointy macam ni. Contoh HTML, lepas tu kita tutup. Ah, okey, lepas tu dalam HTML kita ada head, dia tolong tutupkan. Lepas tu kita ada title, lepas tu tolong tutupkan. Ini demo HTML, CSS dan JavaScript. Lepas itu macam mana? Lepas itu biasanya kita akan ada body, kita bukakan. Lepas itu mungkin kita buat ada nama sikit. Ini demo HTML, CSS dan JavaScript. Okey, save. Dan macam mana kita nak tengok ni? Kalau kita pergi kat sini, kita boleh reveal in Explorer. Kita nampaklah ini folder kita. Kita double klik ni, dia akan buka lah di browser. Ah, saya letak susun begini. Begitu. Dan mungkin yang ni saya boleh susun sebelah kiri. Satu belah kanan. Okey, satu. Okey, saya zoom sikit lah okey, macam tu. Okey, jadi kalau kita tambah lagi di sini, ah, kita buat P untuk paragraf. Ini adalah contoh demonstrasi HTML, CSS, dan JavaScript. Ianya dia bertujuan memperkenalkan asas pembangunan web. Okey, kita save. Lepas tu kat belah kanan ni kita boleh klik refresh. Dapatlah kita teks yang sedemikian. Okey, lepas tu adalah benda-benda lain lagi yang kita boleh pakai. Contohnya kalau saya nak wrap kan dia, nak buat kotak untuk dia, saya boleh buat div, macam tu. Tapi tutup dia ni, kenalah kita letak dekat bawah sekali. Ah, tak boleh indent, jarak kan, cantik-cantik kan, pun boleh. Supaya senang kita nak baca kod kita. Ada orang tak kisah pasal benda ni, tapi saya kisah. Sebab dia memudahkan kita nak cari balik kalau ada masalah dan sebagainya. Okey, jadi yang ni saya nak tukarlah. Buat surat untuk kekasih. Kekasih. Okey. Lepas tu yang ini kita pun tulislah ke hadapan Dinda yang dirindui. Okey, koma. Lepas tu kita buat yang baru boleh tak kita buat? Ada tak? Okey. Jadi yang ini adalah filler text. Filler text ni memang satu feature di dalam apa ni? Di dalam VS Code ni. Dia boleh tolong buatkan filler text. Biasanya kalau dalam kawan-kawan programmer kita panggil lorem ipsum. Okey, jadi dia tak ada maksud apa-apa, hanya sekadar macam bila kita buat filler text ni adalah rupa kononnya ada rupa macam content lah, macam ada actual text. Tapi dia bukanlah teks yang sebenar. Kalau kita tambah lagi. Okey, setiap satu ni semua ni kita panggil tag. H1 ni adalah tag untuk font tulisan yang besar. P ni adalah apa tag juga, tapi P itu untuk paragraf ataupun bahasa Melayu perenggan. Okey. Jadi bila kita buat tu dan semua benda ni mesti ada buka dan tutup dia. Itu HTML. So sekarang ni kita buat HTML. Jadi rupa HTML tu macam tu lah. Jadi yang bawah ni, yang akhir sekali mungkin kita boleh buat penutup dia yang benar. Lepas tu buat lagi satu. Ini dia Ismail. Okey. Kita pun refresh. Okey. Adalah kita content yang ala-ala begini. Jadi ini HTML just nak sedikit pengenalan. Banyak yang kita boleh cerita pasal HTML ni, banyak yang kita boleh belajar pasal HTML. Tapi ini pengenalan. Okey. Jadi kemudian kita masuk kepada CSS pula. Kalau CSS, kita boleh buat file CSS di luar.
Ini contohnya, kita buat satu file, new file, style, kat sini panggil style.css. Lepas tu dekat index ni tadi, kita boleh buat link. Kita pakai link yang macam ni. Dia dah terus link dah. Ada link, ada rel style sheet, href dengan style sheet. Jadi kat sini ni, bila satu tag ni, link ini adalah tag dia, rel ni kita panggil property. Value dia adalah style sheet, property kedua href, value dia kat mana file CSS kita tadi. Okey, jadi kita dah link, kita dah boleh buat coding-coding tertentu untuk me apa, mengubah suai atau menghiaskan HTML website kita ni. Sebagai contoh, mula-mula kita ada body kan. Okey, tengok kita ada body kat sini. Jadi body ni kita nak buat jadi macam mana? Mungkinlah saya nak buat background dia, background color dia. Ni pakai VS Code. Bila VS Code dah ada color picker macam tu. Tu yang best. Tu sebab kita pakai VS Code. Jadi kita cari yang grey-grey, yang light grey sini. Ataupun kalau color ni kadang kita bermula dengan hash macam tu. Kan bila kita dah buat hash CCC, bila kita hover kita ada color picker ni. Ni saya suka. Okay, jadi kita ambil lah yang labu yang agak cerah sikit Okay. Kita save, kita refresh, nampak dia dah ada kelabu lah sikit. Okay. Kemudian kita ada div. Kan? Div tu yang mana? Div ni sebenarnya adalah kotak yang menyimpan semua teks tulisan ni berada dalam div. Okay. Jadi saya buat untuk div pula. Div ni contohnya mungkin saya nak kelebaran dia adalah 500 px sahaja. Okay. Boleh tak? Adakah saya div width dia 500 px ataupun kita buat kecil lagi sikit 400 px. Okay. Okey lah tu. Tu dia kejap. 500 baliklah ke 600. 600 px. Px tu merujuk kepada pixel. Okey. Macam tu. Dan saya nak background dia mestilah berwarna putih. Putih ni kalau kita FF, 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 dia putih lah. Kita buat macam tu. Putih. Save. Kita refresh. Kita nampak sekarang ni belakang tu kelabu, yang dalam ni putih. Dan bila kita nak, tapi teks ni dia dekat rapat dengan tepi ni kan, dengan kotak tu. Jadi kita boleh buat dia padding. Padding ni adalah jarak belah dalam. Jadi padding mungkin kita letak 20 px untuk 20 pixel. Kita refresh, dia jadilah begitu sikit. Lepas tu saya rasa saya nak ketengahkan dia. Ketengahkan dia kita boleh buat margin auto. Banyak cara kita nak buat, tak sebenarnya cara macam tu saja. Dah ketengah sikit. Lepas tu saya nak ada macam shadow sikit lah. Jadi kononnya macam kertas tu. Terkapung kan atas meja. Jadi kita boleh buat box shadow. Okay. Box shadow. Yang ini XY dia. Position dia dekat mana. Okay. 0, 0, 0, 0. Lepas tu kita nak ada kembang. Berapa kembang? Mungkin kita kembang 20 pixel. Lepas tu warna dia. RGBA. RGBA ni merujuk kepada red, green, blue dengan alpha. Alpha ni adalah berapa banyak transparent dia. Jadi kalau kita biasa buat grafik, kita tahu lah pasal RGB kan. Jadi red berapa, green berapa, blue berapa. Kalau semua maksimum dia adalah 255 setiap satu. Dari 0 sampai 255. Kalau kita 255, 255, 255, bermakna dia putih. Okey. Kalau kita 0, 0, 0, bermakna dia hitam. Okey. Jadi kita buatlah dia punya alpha separuh. 50%. Ah, kita refresh. Dapatlah kita begitu. Kan dah ada drop shadow tak cantik lah. Saya nak buat dia 40 lah. Biar dia kembang. Dia punya shadow tu. Dan X, Y. Y tu atas bawah. Jadi saya nak dia ke bawah sikit dalam 20 pixel. Kita refresh. Dia dah ke bawah sikit dah. Even opacity ni pun kita boleh kurangkan lagi. 0.3 cukup. Okey. Cantiklah sikit sebanyak begitu. Okey. Jadi ini pengenalan kepada HTML dengan CSS lah. Okey, JavaScript pula duduk di mana? Okey. Andai kata kita buat kat bawah ni ada button. Ada button
Button, untuk button dia punya tag dia macam tu, button. Lepas tu yang ni kita boleh bagi ID uh, pink. Okey. Yang ni kita buat kata pink. Okey. Kalau kita refresh, adalah kita button. Ni mana button kita? Tu button tu. Button pink kecil je button dia. Ah, Jadi sekarang ni kita boleh stylekan button tu. Button, kalau button yang ada ID tu, dia pink macam tu, kita buat macam tu. Khusus untuk button tersebut sahaja. So mungkin kita buat padding dia adalah supaya dia besar. uh, 10 px. Kena titik bertindih. Padding titik bertindih 10 px. Lepas tu border dia, eh, font size dia adalah 18 px. Baru nampak besar sikit. Okey. Kalau nak, kita nak tukar dia punya background pun boleh. Background, background. Kalau kita pakai VS Code ni, mudahlah dia ada tolong selectkan ni kan. Kita type sikit. Sebab tu antara suka, kenapa saya suka pakai VS Code. Okay, hot pink. Dan kalau untuk font dia, kita boleh buat color FFF putih. Ah, dan border tu tak cantik, kita tak nak border. Border adalah kosong. Okey. Nak cantik lagi, kita boleh tambah border radius supaya dia macam melengkung lah. Ada rounded corner dekat ujung dia. 10 px. Macam tu. Okey. Kita dah ada button. Kita boleh tambah lagi satu file kat sini. Kita buat JavaScript pula. New file. Script.js. Dan dekat kita punya HTML, kita pada sini bawah sekali kita boleh buat script pergi ke script.js. Dipanggil file tu. Okey. Lepas tu, apa kita nak buat? Kita nak buat apabila kita klik button ni, mungkin kita tukarlah background dia jadi pink. Okey. Jadi macam mana Okey, paling mudah kita boleh buat di sini. Kita buat on click sama dengan go pink. Iaitu dia satu function. Jadi kita define lah function tu dalam ni. Function go pink. Lepas tu apa kita nak buat bila dia go pink. Okay. Dia macam tu. Lepas tu ada clip bracket. Kita buat supaya div kita bagi ID baru senang kita guna dalam JavaScript. So kita bagi ini ID kepada main area. Okay. Document get element by ID main area. Lepas tu where style. Lepas tu background color. Sama dengan kita cuba tweak kita cuba dekat style kejap. Kita just cuba nak dapatkan warna dia. Pakai pick yang subtle macam tu. Okey. Okey, kalau macam tu, kita boleh pakai value ni lah. Sama dengan, kalau kita besarkan ni kejap. Okey. Buat copy. Lepas tu kita buat lagi satu button lah. Kita buat lagi satu button. White. And then go white. Okey. Script. Yang ni kita ada go pink. Kita buat function go white. Okey. Yang ni kita boleh terus ambil. Kita paste. Dan kita ubahlah dia punya value kat sini. Ataupun kita pakai sini lah. 255. 255. Okey. Kalau kita refresh. White ni kita tak. Pink ni macam tu. Okey, tadi kita tukar warna dia kan.
buat balik. Mana hotpink tadi? Okey, dan kita buatlah button untuk okey, saya copy, saya nak buat button white ni tadi. Color dia adalah, 0000 sebagai black dan background color dia adalah white. Lepas tu border tak boleh buang sebab kotak tak nampak. Save, kita refresh, kita ada pink, kita ada white. Jadi kita tengok berjaya tak tidak kalau kita klik ni, dia jadilah pink. Kalau kita klik yang ni, dia jadi white balik. Jadi kat sini dah ada a bit of programming kan. Kita dah boleh buat supaya orang klik jadi something, klik jadi something else. Kan. Jadi ini antara contoh fungsi yang kita buat dengan JavaScript lah. Jadi satu web page ni ada ketiga-tiganya. Ada HTML dia, ada CSS dia, dan ada dia punya JavaScript ni sikit. Ikut kepada apa yang kita nak buat lah. Okay. Alright. Seterusnya mari kita sambung. Okey, jadi macam mana kita nak meneruskan program pembelajaran kita ni? Okey, kita kena cabar diri kita lah. Kita tak boleh macam belajar macam baca buku teks. Buat web development ni kena buat. Jadi kita kena buat benda-benda yang kita tak pernah buat. Kan? Okey. Sebab kalau benda yang kita pernah buat mesti kita pandai lah. Yang ni kita yang tak pandai ni benda yang belum pernah buat dan itu yang kita kena buat. Lepas tu kita kena cabar diri kita untuk bangunkan satu projek. Okey, dan lagi best kita tetapkan masa. Tetapkan masa. Mungkin, dalam sebulan saya nak siapkan projek sekian sekian sekian. Okey, ah, jadi apakah projek-projek yang kita boleh bangunkan? Jadi sebagai, orang yang baru nak bermula, ini cadangan projek-projek, yang saya cadangkanlah. Banyak jenis projek. Kalau ada idea sendiri pun boleh cuba buat juga. Pertama, boleh cuba bangunkan galeri gambar. Yang mana kalau kita balik bercuti tu, mungkin kita boleh buat satu website yang ada gambar thumbnail semua kan. Kita buat satu website yang menyusun gambar-gambar kita. Okey. Yang kedua, kita boleh cuba buat, borang. Kalau macam belah kanan ni borang kita pakai form, kita pakai text field dan sebagainya, button, kita buat borang. Okey, mungkin kalau kita masih belajar HTML, CSS, JavaScript saja dulu, mungkin kita belum menyimpanlah data tu. Tapi kita dah mula buat, programming, dah buat HTML, CSS untuk layout, untuk reka letak, untuk font, kan? Benda-benda macam tu. Dan obviously buat untuk form, untuk borang itu sendiri. Okey, yang ketiga mungkin kita boleh buat laman web peribadi kita. Okey, jadi kat sini banyak kita bermain dengan layout, dengan positioning, dengan flex box kononnya kan. Apa grafik, macam mana nak buat menu. Okey. Boleh boleh cubalah. Jadi inilah 3 cadangan projek yang saya boleh cadangkan sebagai newbie ataupun orang baru nak belajar. Alright. Jadi bila untuk lanjut lagi, apa yang kita perlu belajar? Okey, kemahiran lanjut. Satu programmer, developer, web developer semua ni kena tahu Git dengan GitHub ataupun GitLab ataupun mana-mana lagi lah. Yang Git itu penting, GitHub itu adalah yang online version dia. Jadi ini penting untuk pengurusan kod sumber. Kita punya source code. Sebab bila kita bekerja dalam kumpulan, kalau kita kerja sendiri pun tak apa. Kita kerja sendiri sedang kita nak back, kita nak undo dan sebagainya untuk source code kita nak letak version. Lepas tu bila kerja berpasukan, berkumpulan, dia buat modul A, dia buat modul B, orang lain buat modul C. Walaupun kerja berasingan daripada source code yang sama, dia senang untuk digabungkan balik. Kalau tak nanti konflik lah, error lah, kau buat apa, mana copy paste. Copy paste ni leceh. Okey, jadi Git dengan GitHub. Yang nombor dua, kena mula belajar pasal back-end programming lah. Yang kita install semua tadi tu, kalau macam Laragon, dia ada PHP, ada Node.js, ada Python juga, tak salah saya. Bolehlah mana-mana. Kita tak perlu tahu semua. Belajar satu dulu. Dan saya sarankan mungkin boleh bermula dengan Node.js. Sebab Node.js pun dia JavaScript juga. Tapi dia bukan untuk browser, untuk back-end server. Kemudian belajar database, SQL table, relationship antara table kan. Macam mana dia berhubung kait, macam mana kita nak query. Jadi kita kena belajar a bit of SQL language supaya kita boleh query.
Dan nombor 4, belajarlah sikit pasal DevOps dengan cloud, dengan networking lah, andainya. Sebab kat sini kita dah bangunkan application kita, cantik dalam komputer kita buat ni, tapi bila kita nak bagi akses pada orang, kita kena letak dekat cloud. Macam mana nak letak dekat cloud? Kena belajar sikitlah DevOps dengan network dan sebagainya. Okey, kalau kita ada semua ni, front end pun kita pandai, ni pun kita pandai, ini jadilah kita full stack web developer. Okey, jadi untuk rujukan lanjut, mana kita nak belajar lagi, W3 Schools adalah sumber yang bagus, rujukan yang bagus, Mozilla Developer Network, kalau nak very detail technical stuff pasal JavaScript, memang ada dekat Mozilla Developer Network. Free Code Camp pun bagus, ada banyak latihan yang kita boleh buat, mula kita tahu pasal HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Lepas tu kelas programming sendiri pun kita ada buat online coding bootcamp, yang ini memang berbayar lah. Berbayar, tapi boleh tengok macam mana kita nak buat program 6 bulan. Program 6 bulan tau. Ini bukan bukan kejap-kejap. Dan kita buat semuanya online, semuanya berbahasa Melayu dengan mentor-mentor dan jurulatih yang berpengalaman, yang memang bekerja dalam bidang ni. Dia bukan sekadar pengetahuan mengajar sahaja, tapi memang dia kerja. Dan dia jadi kita punya mentor dan jurulatih secara part time. Dan apa, penyampaian orang pun mengajar pun bagus juga. Okey, jadi kalau nak tahu pasal online coding bootcamp, semua ada kat situ kan. Okay, lastly kita ada juga kelas percuma sepintas lalu ataupun kadang saya panggil crash course lah. More or less lebih macam yang khusus video yang hari ini ni. Kita ada sepintas lalu HTML, CSS sepintas lalu, PHP sepintas lalu dan akan datang kita akan buat JavaScript sepintas lalu. Mungkin kita nak pindah ni buat kat platform lain, tapi for now boleh daftar je, register je. classprogramming.com/register. Kalau dah register, dalam tu nanti akan ada apa, HTML punya sepintas lalu, CSS sepintas lalu dan PHP sepintas lalu. Okey, baiklah, itu sahaja buat masa sekarang. Maklumat lanjut bolehlah pergi ke classprogramming.com ataupun YouTube ini sendiri ataupun Twitter saya, boleh subscribe, follow yang mana-mana dan kita punya Facebook page di Facebook. Okey, apa-apa perkembangan semua dekat sini. Kalau kita ada kelas baru, kalau kita ada video baru, kalau ada kursus baru, program bootcamp baru dan sebagainya, semua dekat channel-channel yang inilah. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Saya harap anda nanti berjayalah jadi seorang web developer. Assalamualaikum. Salam sejahtera.